Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Maka disyaratkan padanya itu bahawa ada keduanya itu aqil, lagi balik, laki-laki, merdeka, lagi Islam, lagi adil, lagi rasyid. Maka disyaratkan padanya, ini padanya dua saksi itu. Disyaratkan padanya pada dua saksi, pada dua orang yang nak naik saksi itu. Syarat gapria bahawa ada keduanya saksi itu aqil, yang orang yang berakal. Nak keluarkan orang yang gila, nak keluarkan orang yang budak lagi, keluarkan itu yang tidak sempurna akal dia. Yang aqil, lagi balik, lagi pula cukup umur. Cukup umur makna balik itu adalah, kalau kira umur, mazhab kita Asy-Syafi'i adalah 15 masuk 16. Sempurna 15. Sempurna 15 tahun. Masuk tahun yang ke-16 pada bulan Islam, itu panggil balik. Ataupun balik dengan bukan dengan umur, balik dengan sebabnya tu keluar air mandi. Iaitunya kira umurnya mulai pada umur 9 tahun ke atas. Apabila orang tu alahnya umur 9 tahun ke atas, lebih 9 tahun lebih kurang dia takriban, mana 8 tahun ada 14 hari lagi ataupun 13 hari lagi, cukupnya 9 tahun tu. Ya dah. Tahun ke-9 tu maknanya kurang seminggu 2 minggu tak apa lagi. Jangan kurang sekurang-kurang haid. Maka apa yang keluar air mandi, sedangkan umur dia baru adanya tu 13 hari lagi ataupun 12 hari lagi, cukup 9 tahun. Tiba-tiba nampak air mandi, yalah balik dah. Sampai tahun lebih. Sampai tahun lebih ataupun 9 tahun, naik ke atas, ada air mandi, balik juga. Air mandi. Kalau pihak puai pula, atau sama puai ataupun sama laki. Puai pun mari air mandi ke? Tapi masalah air mandi orang puai ni adalah, ada seorang sahabat tanya sahabiah, ya Rasulullah, orang puai ada air mandi ke? Ini ceritanya Rasulullah cerita berkaitan dengan orang, anak tu menurun siapa dia? Anak tu mengikut siapa dia? Jadi anak tu kadang menunggu pak, kadang menunggu mak tu. Tiba-tibanya Rasulullah katanya, air mandi banyak, satu riwayat, kalau tu banyak air mandi orang balik puai, maka anak akan nurung pada puai. Kalau banyak air mandi padanya lelaki, adalah banyak nurung kepada lelaki. Lepas tu sahabiah tu tanya, ya Rasulullah, orang puai ada air mandi ke? Tak, orang puai ada air mandi ke? Tu maknanya dah tu jawab Rasulullah tu. Air mandi puai ada, tapi air mandi puai tidak serupa air mandi lelaki. Tidak. Dia ada berasa, dia tu dah air mandi tu mana air lazat. Air berasa mari basuh tu, itu je. Keluar dalil-dalil tu apa ataupun ilahnya mari uzu. Orang puai mari uzu, supaya umur pun samalah. Umur 9 tahun lebih kurang. Dia mari tu darah, dia panggil darah haid. Apalah mari darah haid, mazhab kita Asy-Syafi'i dan jumhur ulama sekurang-kurangnya 24 jam. Maka haid dah namanya. Kecuali mazhab Hambali. Satu riwayatnya mazhab Hambali adalah sekurang-kurang haid adalah satu lahzah. Sedikit pun haid dah. Maknanya adalah akal pula balik. Laki-laki lah pula, yang laki. Kena orang yatim, orang puai tak boleh. Laki-laki tu bukan lagi dak, laki-laki. Orang laki. Orang puai nak jadi saksi tak boleh, tak sah. Akil balik lelaki. Lagi pula merdeka. Situ nak ada lagi pula tu. Lagi makna lagi pula merdeka, hamba tak boleh jadi saksi. Orang merdeka mana kita semua lah. Merdeka bukan jadi sahaya dia, bukan hamba dia. Adapun kalau amil tak apa. Maka orang istilah orang Melayu lah ni tu, ada istilah orang kampung lah ni, ada pekerja kita masalah. Kita upah dia kerja dengan kitanya. Dia panggil tu hamba, bukan hamba tu. Dia tu hamba saya, dia tu saya. Bukan saya. Saya tu maknanya milik kita. Dia bukan milik kita, hanya mari pekerja kita. Amil kita. Tak. Satunya tak.
Orang merdeka, lain pula Islam, mana orang Muslim. Orang kafir tak boleh, sama kafir zimmi, kafir kitabah tak boleh jadi saksi. Nak orang Islam. Lain pula adil. Nak orang adil. Saksi orang adil, adil syahadah panggil. Dengan bahawa dia tidak melakukan dosa besar. Dia tidak melakukan dosa kecil. Orang adil lah. Lain pula Rashid yang cerdik. Apa makna Rashid? Yang cerdik. Orang bodoh lah. Yang cerdik. Tengok makabil. Maka tiada sah keduanya saksi itu daripada kanak-kanak. Makna ibarat kanak-kanak belum lagi balik. Tak sah. Kanak-kanak tak sah. Tidak sah daripadanya kanak-kanak, orang gila dan orang gila. Situ ada dan. Dan orang gila. Maka mukabil padanya akil. Orang gila tu mukabil padanya akil. Kanak-kanak mukabil baginya balik. Dia panggil musyawwash panggil. Al-lafu an-nafsyur al-musyawwash. Tengok dulu sebutnya akil dulu. Lepas tu sebut balik kedua. Bahawa sini sebut kanak-kanak sepatutnya kedua-duanya. Mana kita tidak sah keduanya orang gila. Baru muqabil bagi akil. Daripada kanak-kanak barunya daripada balik gulawan dia. Tapi gulawan kucar kaci. Kucar. Hak ni pergi kot ni, hak ni kot ni. Dia uliah balik dengan caranya akah. Ini caranya tidak susun. Tu panggil musyawwash. Kacau. Kacau bilau. Dan perempuan yang tidak sah juga orang pun yang nak saksi. 10 orang pun yang nak saksi tak jadi apa eh. Dan sahaya iaitunya hamba tak jadi juga muqabil bagi merdeka. Lepas tu jatuh kafir. Dan kafir jatuh pada muslim. Gulawan dia situ ada jatuh notama. Dan kafir. Di celah tu notama dan kafir. Selepas ada sahaya tu jatuh notama. Dan kafir tak sah juga kafir kerana syaratnya Islam. Sini tak ada tu tambah situ. Tulis tambah di celah sahaya tu. Ngaji tulis bukan duk dengar saja. Tulis tambah situ. Dan kafir. Tulis bawah tu lah. Dah. Apa? Kafir dulu. Dan kafir tulis tambah kafir situ. Dan kafir tak sah orang kafir. Dan yang fasik. Ni baru yang fasik. Kerana dulu tengok merdeka, Islam, adil. Ada nak keluar apa? Yang fasik. Gulawan dia. Lepas tu gulawan Islam tak ada lagi jatuh situ. Nak tulis bawah tu. Maknanya syaratnya kena muslim. Kalau yang kafir tak sah. Dan syaratnya kena adil. Kalau fasik itu gulawan dia. Fasik tak sah ke? Fasik iaitu tarikh dia orang yang bukan fasik dengan dal, fasik dengan qaf. Fasiqin, innallaha la yuhibbul fasiqin. Fasiqin dengan qaf. Kalau fasidin orang yang merosakkan. Memfasikkan. Ini fasik kok. Iaitu orang yang fasik. Apa fasik? Iaitu orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali. Dosa besar tu ilahnya ada setengah ulama bila sapanya 500 dosa besar. Dah. Hak mana dosa besar tunya tak setengah ulama bila sapanya 500 hak dosa besar pada istilah kita ni. Hak salah satu 500 tu besar-besar belaka. Ada pun Imam Zahabi bila sampai 70-nya. Dah 70 kabair. Dah 7 tu al-kabair bagi Imam Zahabi itu adanya 70-nya. Tapi kalau tak salahnya Ibnu Hajar bila ada kitabnya Zawajid. Az-Zawajid beli dua jilid tu. Az-Zawajid Imam Ibnu Hajar ada bila sampai 500 kalau tak salah lagi kitab tu. Zawajid beli. Maka 500 tu dosa besar. Di antaranya ngupak orang alim. Mengupak orang alim dosa besar, mengupak orang jahil dosa kecil. Mana kalau mengupak sekali, 2 kali pada orang kampung adalah dosa kecil. Tak gugur lagi keadilan dia. Tak payah pasik lagi. Tapi kalau mengupak seorang adil, seorang alim, seorang sekalinya mengupak tu dosa besar dah. Tu tak boleh mengupak. Tapi kita mengupak orang alim, yang mudah dia maaf. Orang alim dia nak tidur je maaf habis dah. Dah maaf habis dah. Orang jahil memang dosa sikit tapi dia tak maaf susah pula. Nak taubat tu. Dan yang fasik lawannya bagi adil. Mana kalau tanya apa mana adil, lawan dia fasik. Did dia adalah fasik. Sebab kita tak tahu makna takrif adil lagu mana, tengok muqabil dia. Tengok tafriq dia. Cabangan dia panggil, cawangnya dia. Mana fasik dan yang mahjud atasnya. Rashid iaitu orang cidik. Apa makna orang cidik sini? Bukan cidik dengan bahawasanya orang bijaksana dah.
Sebab tu kita arak ke kita itu ke nak baca tak payah kita baca bawah dulu. Tengok muqabil dia, tengok guru dia, tengok tafrek dia. Kalau tu maknanya buat mari rasyid, makna terjemah bahasa yang cerdik. Nak lawan, nak keluar apa dia keluar mahjud atasnya. Mahjud maknanya orang yang ditahan, orang yang disekak, orang yang dikawali. Atasnya atas orang tu. Mahjud alaih panggil. Mahjud alaih, mahjud atasnya mana mahjud alaih. Sebut mahjud alaih kalau tak sebutnya, kalau tak terjemah macam mana? Tak sebut atas mahjud alaih. Mahjud alaih iaitu mereka yang ditahankan oleh kerajaan, yang dihukumkan oleh kerajaan tak boleh merintah harta. Mahjud alaih. Mahjud alaih bahasa kecil lagi atau bahasanya dia membazir harta. Muflis atau muflis. Tu rasyid. Mana rasyid maknanya dia boleh merintah harta diri sendiri. Tapi khilaf tafsir mana rasyid tu. Setengah ulama rasyid mana orang baik pada agama. Baik pada agama, pandai jaga agama, pandai jaga tu. Ada setengah ulama tak? Orang pandai jaga harta. Jaga diri, jaga harta panggil rasyid. Atau rasyid. Rasyid atau rasyid. Orang pandai jaga harta sendiri, harta dia pandai jaga dengan cara baik. Kalau tak pandai jaga baik dia guna ambil duit pergi maju di, ambil duit pergi buat benda khianat. Ada buat benda yang makruh banyak buat perkara-perkara makruh itu mau muflis atau mahjud alaih. Tu yang bukannya rasyid dah. Harta gimana pergi maju di semua, harta gimana pergi macam-macam ya. Ada boros. Tu bukan cidik. Karena jaga harta. Harta dia sipil, harta dia nak buat nego, nak buat apa tu mahjud alaih. Maka mahjud alaih tak sah. Tapi nak panggil nak dihukumkan mahjud alaih mesti dihukumkan oleh kerajaan dulu. Nak panggil mahjud alaih mesti kerajaan yang hukum. Kalau kerajaan tak hukum lagi tak apa. Dia membazir harta tapi kerajaan tak hukum lagi. Apabila kerajaan hukum harta dia semua tak boleh nak perintah dah. Kerajaan letak kata mung adalah mahjud alaih. Apabila mung mahjud alaih, maka harta dia semua dia nak jual beli nak apa semua tak laku. Tak sah jual beli mahjud alaih. Tak sah jual beli nak hebah ke orang, nak sedekah ke orang, nak buat apa semua tak boleh, tak sah dah. Itu mahjud alaih. Tak sah harta dia. Tapi kalau kita jual beli sebelum pada dia hukumkan, dia jatuhkan hukum atas dia tambah mahjud alaih, tak apa sah. Tapi apabila jatuh dah hukum atas dia tambah mahjud alaih, dia jual mutu, kita beli, hantar balik. Nabi balik, tak sah jual beli kerana dia mahjud alaih dah. Tapi mahjud alaih mana sebab dia? Mahjud alaih itu ada sebab-sebab dia. Itu makna takrif mahjud alaih itu gitulah umum. Tapi sini apa murak? Idalak mahjud alaih itu umum dah. Bak jual beli lain, bak sini lain. Sebab tu kalau mahjud alaih sebab apa? Dengan sebab mubazir harka. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwani syayatin. Mubazir itu ialah adik-adik syaitan dah. Tapi mana mahjud alaih sini? Mahjud alaih sebabnya mubazir harta dia. Bukan mahjud alaih sebab budak tu masuk kanak-kanak dah. Ada satu lagi mahjud alaih dengan sebab dia kanak-kanak lagi. Apabila kanak-kanak harta dia semua tak laku, jual beli tak laku, tak sah tu. Jadi kalau budak umur 7-8 tahun, dia tak balik lagi. Kalau dia balik dah tak apa, dia tak balik lagi. Dia beri duit kita masalah. Duit 100 riyal ke, beri duit 1000 riyal ke, tak sah. Nabi dia balik. Kecuali mak dia suruh beri. Mak dia suruh beli. Tolong buat lagi dia. Tu makna mak dia beri dah, tapi kita tolong ambil, dia tolong halanya. Tu tak apa. Kalau harta dia sendiri, dia beri kita tak sah. Nabi dia balik. Hari ni kita kadang-kadang baik dengan budak-budak ya, budak mari, budak tahfiz, budak apa dah mari nak ngaji, budak kecil-kecil mari kita tanya buat adik Ada buat adik padahal kita tanya nak makan duit dia tu tak boleh tu. Jangan makan duit budak. Jawi pun tak sah kecuali jawi dan ialah bahagia tu kalau sekiranya mak pak dia tahu jawi kita tak apa. Mak pak dia tahu katanya sekadar nasi buku, jari-jari bukan tiap hari. Sekadarnya Syria, 2 riyal masalah jawi. Tengok kat dia mak pak dia lah tak. Tu tak apa, kita tolong jaga anak dia masalah jawi. Tu tak apa. Ni pun sekali beli 10 riyal, 5 riyal, 10 riyal tiap hari tak boleh. Haram dosa. Nak makan duit tu, nak bayar balik. Ingatlah main dengan budak tu. Ni banyak kita pesan budak nampak berakhir kita pesan budak gendong kau ni gendong tu. Duit dia mana ni? Tak boleh tu. Kalau duit kita dia makan masing-masing, kita makan masing-masing tak apa. Ingat mahjud alaih, tapi mahjud alaih sini sebab mubazir, bukan sebabnya budak dah. Bukan sebabnya siba dah, bukan sebabnya sabi dah. Bazir harta. Maka tak boleh ke? Orang tu bazir harta, apa tu kerajaan hukum tu dia tu atas dia tu jadi mahjud alaih, maka dia nak naik saksi tak boleh. Tapi khilaf tafsir pada rasyid itulah. Demikian lagi tiada sah keduanya saksi itu daripada khunsa. Khunsa orang ada anak dua.
Khunsa orang alak dua, bukan pondan. Kalau pondan tu, kalau kata itu adalahnya orangnya alak satunya, tapi perangai dia. Ada perangai dia perangai perahib. Laki sama laki, tu bukan khunsa mukhannas. Atau mukhannas ada pada zaman Rasulullah dah. Mukhannas ada pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ada dah tu. Seorang tu adalah dia boleh masuk belakang, jatah boleh masuk, tina boleh masuk. Lepas tu dia cerita, oh tina tu buat gini. Hari ke jatah. Sebab dia boleh masuk. Dia lembat ke tu, lembat. Tina tu harap lah kerana dia ni. Untuk sekarang dia ni tak bahaya, ingat gitu. Bahaya ke apa dia pun. Dia bukan tak ada nafsu. Ada. Tapi cuma dia berahi berat alik jatahnya. Tengok tina tu tak berapa baik, tapi kadang dia jadi. Mari tengok masuk fa'a boleh. Wayak jatah gini gak tina gitu. Dia boleh masuk mari dua-dua tu. Maka itu Rasulullahnya halau tu besok tak masuk dak. Sekali puas tu mukhannas. Atau mukhannas tambah kha, tambah min mukhannas. Yang dia pondankan, yang dia tinakan dak khunsa. Hal ni mana orang ada alak dua, alak jatah pun ada, alak puas pun ada. Pas khunsa ada dua, khunsa wadah, khunsa muskil. Ada khunsa wadah, khunsa muskil. Sama khunsa tak leh, muskil ke wadah ke tak leh. Oranglah alak dua tu. Hak wadah tu jelas. Jelas katanya jatahnya tu alak ada dua, tapi hak jelas guna. Emo hak boleh aktif tu boleh guna tu alak dia adalah hak jatah aja. Hak tu adanya gamanya tapi tak ada guna, tak ada mari uzu, tak ada kencing, tak ada apa pun. Hak boleh guna tu adalahnya hak jatahnya. Tu wadah panggil. Jelas kata dia adalah laki. Satu lagi adalahnya jelas lek puai. Mana alak dua tapi hak boleh guna hak alak puai dia. Alak hak jatah tu tak ada guna apa pun, ada saja. Satu pun muskil kau mana boleh guna kedua-dua. Hak jatah mari tu hak jatah boleh keluar aman ni, hak puai mari uzu. Jadi hak mana kita nak hukum muskil? Ataupun kedua-dua tak aktif masalah. Mana tak ada mari uzu, tak ada mari air mandi, tak ada apa. Semua tak ada belakang masalah. Nak hukum guna tu muskil. Jadi khunsa adalahnya tidak sah. Bahkan jika diakadkan nikah, mana bahkan diakadkan nikah oleh wali, akan nikah dengan dua saksi khunsa, kemudian selepas itu maka nyata ini selepas itu. Kemudian mana selepas itu? Selepas mana? Selepas berakad nikah dah. Akad nikah masa tu ilahnya cari orang mari jadi saksi tu padanya dua. Dua orang ada alak kedua-dua. Tak, dua orang ada yang ada alak dua-dua tu. Tapi nampak zahir ibarat sini mana khunsa muskil tu. Khunsa muskil. Kalau hak wadah tu tak apa dah. Wadah jelas katanya laki. Kalau jelas laki tak apa. Dia alak dua tapi jelas kata dia tu laki, tu sah dah. Mana tengok sini ana khunsa sini, mana khunsa muskil. Khunsa sini muskil. Mana tidak jelas dia tu laki. Kalau jelas kata dia laki, alak dua tapi jelas dia ni hak nu adanya. Ada cerita tu adanya motor TV dak. Ya budak tu masa dulu dia tanya hak alak pun ada. Payah kau besar kau lama kamu je tu baik sikit hak jatah tu. Tumbuh lama besar. Ada tumbuh lama besar tu. Dah tumbuh. Ya kau tumbuh kadang dia beranak mari dua dah. Kadang dia beranak mari tu ada sikitnya tu sikit tu baik. Lepas tu kau lama kau besar tu. Tapi zahir sini adalah khunsa muskil. Kalau khunsa wadah alik jatah tak apa. Khunsa alik jatah memang jatah lah. Kalau jelas kata jatah memang jatah. Kalau jelas puas. Hati khunsa ni mana muskil. Itu tak sah. Kerana ihtimal kata dia puas. Kalau puas tak sah. Sebab tu hukum tak sah mula lagi. Kalau wadah memang sah sebab dia laki. Faham tak? Kalau wadah memang dia laki. Sebab sini mana khunsa ai muskil. Bahkan jika diakadkan nikah dua saksi khunsa, kemudian selepas akad saksi maka nyata laki-laki, tengok je betul sambung. Maka nyata laki-laki. Pas nak baca guna nyata. Nyata pun nyata kat dia ada laki, kat dia lelaki, kat dia ada jatah. Keduanya selepas tu masa dulu tu ingat ada khunsa. Ada alak dua, cek tengok ada alak dua. Masa akad nikah. Tiba-tiba ternyata bosnya dia kedua-duanya adalahnya laki-laki. Oh, laki jatah. Apa dia? Dengan bahasanya ilahnya alak dia kedua-duanya guna hak jatah saja. Hak lain tak. Memang dulu kata khunsa ni alak pun ada, alak laki pun ada. Tiba-tiba akad nikah siap dah kecek semula. Dia baru tahu hukum. Mula orang tak tahu hukum kampung tu masalah. Tak apa tak ikat. Ataupun dia pun tak tahu hukum kau main nak saksi. Masa nak saksi dia ayat saya ada alak dua ni. Baru mana? Cek semula. Kalau nyata bahasanya ialah alat dia memang yang hak jatah sahaja boleh guna.
Hak zakat tu yang boleh guna. Mana dengan masa dia kecil pun hak zakat tu dia keluar air mandi pun hak zakat tu berarti nyata hak tu nya. Hak puai tu tak ada gapo pun, tak ada kecil, tak adanya apa pun, tak ada. Kalau nyata gitu, nyata tadi tu laki mula-mula masa akad nikah dia khunsa alat dua ada. Tapi sebab tu ternyata bahasa ni laki dengan bahawa alat dia hak gunanya hak jatih saja. Tu murat nyata kata dia dah laki. Nyata laki dengan bahasanya ialah alat yang dia dua-dua tu hak boleh pakai adalah hak alat jatih saja, tu zakat saja. Apa hukum maka sah nikahnya, tak apa. Tu dalil katanya tu khunsa muskil. Khunsa muskil. Masa akad nikah memang ya alat dua dah. Tapi selepas akad nikah nyatanya memang alat dua ke? Saya alat dua dah. Lepas tu hak mana boleh guna? Hak jatihnya boleh guna. Hak pun ada sajanya. Tak apa sah. Nah, berarti mana bukan di alat tu, bukan sah tak sah di alat tu, sah tak sah keadaan dia laki atau keadaan puan. Kerana syaratnya adalahnya dia no laki. Lepas dah ke? Syarat no akad jadi wali adalah no laki. Tapi kalau alat dua, maka boleh jadi dia puan, boleh jadi dia laki. Sebab tu tak sah. Tapi kalau ternyata jelas kata bahasanya dia adalahnya tu khunsa wadih, maka adalah sah. Sebab sini maka nyata makna wadih lah. Maka khunsa wadih tu. Sebab tu maka nyata, kemudian itu maka nyata, berarti dia tu jadi khunsa wadih. Dia nyata laki-laki maknanya jadi khunsa wadih. Wadih jelas. Itu sah pula. Dan demikian lagi jikalau umumlah pada suatu negeri itu pasiknya ahli negeri. Pasiknya tu pasik negeri jadi pasik ahli dia. Jadi pada negeri, pada kampung kita semua tu adalah semua pasik belaka. Nak cari mana dunia lebih lagi dunia hari ni. Umum balwa mana maratai ya. Nak cari adil memang tak ada. Pola ni kita lah ni nak cari adil mana? Nak ngupak orang. Nak ngupak ke? Mari ngupak itu. Ya susah. Kita memang subah janguk. Ada semaya Jumaat tak tinggal, tahajud tak tinggal. Berzikir sedekah pun kuat baca Quran tapi duk ngupak. Ya ada tu. Ada fasik nak cari mana kita lah ni. Sebab tu inilah pendapat yang Imam Ghazali tu. Tak mumbal apa pun Imam Ghazali katanya ialah sah dah. Wali fasik pun saksi. Wali fasik ataupun saksi tu pun. Ni. Kalau jadi umum balwa lah. Dia negeri itu, dia kampung dia daerah itu, umum balwa apa? Umum balwanya lah fasik belaka orang. Dia. Mana bukan nanti 100% jadi ramah dah. Umum balwa ni mana tak mak apa dia? Di kawasan mana pun golek ada pasik. Kalau ada pun sorry pun susah nak cari. Balwa dah. Jadi bala dah. Balwa mana bala lah. Jadi bala mana meratai dah. Sebab tu di situlah sengau Datuk Guru ya TV, masalah TV kan ni umum balwa. TV kalau tak beli anak hidup rumah orang tu macam-macam dah. Maklum dah rumah orang makan, orang apa nak tidur apa susah. Anak itu lagi situ. Pas kalau tak beli anak beli. Pas jago nak hukumnya. Umum balwa harus. Tapi Datuk Guru warak semua walaupun harus sekalipun tak beli. Memang harus tu benar tu. TV maklum ya bukan tengok TV saja, tengok berita pun yang mari tu baik macam-macam. Tapi kalau bolehnya sah dah. Dan jalan ni gitu dah. Kalau ni telefon dah, tak beli kat gini, tak beli gitu. Naudzubillah. Jadi negeri itu ialah pasiknya, pasik ahlinya. Lagu mana tu tafsir pasik itu? Mana umum balwa tu? Tafsir mana umum? Sekira-kira tiada dapat sekali-kali, mana tak ada langsung. Tak ada sekali-sekali yang adil, cari adil tak ada langsung. Tak ada, memang cari tak ada. Tok imam sendiri ke, ustaz sendiri ke, semua ada pasik. Ngupak orang belakang. Tak kata orang lah, kita pun berakhir dah. Payah. Sebab tu dia mau minta saya saksi ke, saya angkat tangan dah. Taklah, saya bukan warak, bukan adil dah. Ada duk ngupak orang dah, buat benda ni banyak. Tuhan yang tahu kitanya, dak banyak dosa. Manusia lahir sekolah baik kita Allah. Ustaz ni, baik, subah, janguk. Tok Guru duk ngajar kita, kita tahu diri kita sendiri. Sebab tu kitanya orang minta jadi saksi ke Allah. Minta maaf lah, minta orang lain lah. Sebab kitanya bukan orang adil dak. Kita banyak dosa ni pasti kita. Kalau nak cari hak tua-tua sikit tak apa. Tak imam hak tua-tua. Tak apa, tak imam tua-tuanya tak ngupak orang dah. Jarang. Dia tak ngupak orang, tak mai macam-macam. Kitanya mudak lagi ni macam-macam. Sebab tu kalau boleh cari hak tua-tua sikit. Tua-tuanya nafsu dia kurang dah benda tu. Dia taubat je ke apa dah. Satulah dah. Mudah-mudahan ni tak sah lah. Cari hak tua-tua. Tak ada langsung orang itu. Mana saya kira tu main umum balwa. Umum balwa gua lah. Sekiranya lah dia cari tak ada, memang tak ada langsung. Nak cari mana? Melatak isbola ni dah. Tak dah. Nak cari mana kita? Kata kata setengah ulama sahlah nikahnya jawab tu. Kalau sekiranya dia umum balwa, apa mana umum balwa? Semua kuasa tu memang tak cari orang adil tak ada.
Kalau ada pun seorang masalah. Tak cukup dua orang. Apa? Dia kata pada jawab. Kata pada jawab soal dia tu, sahlah nikahnya dengan dua saksi fasik. Dengan dua saksi fasik tu. Tak apa, sah. Demikian mana demikian lagi? Dia baca gitu. Demikian lagi dihikayatkan. Demikian dihikayatkan, diceritakan oleh Ibnu Imar. Manakal ia Ibnu Imar, ulama besar mazhab Syafi'i dah. Daripada setengah fuqaha, kata Syekh Ibnu Hajar dia dalam Tuhfah, dia nakal mari. Ibnu Umar ni dia nakal mari. Nakal tu mana ambil dalam kitab-kitab lain, ambil mari nakal, ambil pindah-pindah mari. Ambil tu daripada setengah-setengah ulama fuqaha agak, setengah ulamanya fiqh. Ambil ulama fiqh agaklah. Dia kata mana? Kata Syekh, jenis Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Kata mana kata ini hikayat ni dalam Tuhfah. Kata nak hukiya qaulun lisyafi'i li'annahu yan'akidu bi syahadati fasiqaini li'anna al-fisqa idza amma fi nahiyatin wa amtana an-nikahu in qata'an naslu al-maqsudu baqa'uhu baqa'atu sitin. Dia tanya hukiyah dihikayatkan di situ, ada orang cerita mari ni. Mana ibarat hukiyah tu seolah katanya dhaif lah. Kalau haka tu baru tu hukiyah mana ada orang cerita. Lepas tu sanak kuat ke tak apa kuat tu hukiyah. Ada orang cerita mari, ada sebuah Tuhfah. Kata banyak tanya dihikayatkan jenis oleh ulama, hikayatkan ulama oleh ulama satu kaul jenis akan satu kaul bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tu ada orang hikayat mari satu pendapat Imam Syafi'i, kata orang nak bahwasanya annahu bukil anhu tak kita salah. Hukiyah qaulun li Syafi'i annahu badal qaulun. Kita li anhu tak bukil li anhu, annahu. Kita salah tu, annahu. Likung baiki kita. Dah. Baiki kita tu. Kita tu nak baiki, bukannya li annahu dah annahu. Annahu ya tahu hukiyah qaulun li Syafi'i annahu bukil li anhu dah. Annahu yan akidu. Ya tahu bahwasanya jadi akad nikah sini sah, yan akidu mana sah. Sah akad nikah itu dengan saksi dua orang pasti, maknanya saksinya dua orang pasti jadi saksi sah. Sebab apa kata sah? Ilat dia, ilat atas sah. Ini bauli anna. Kerana bahwasanya pasti itu apabila umum li'anal fisqa mana pasti sini bukan orang pasti mana kerosakan tu. Dosa besar tu. Kerana pasti itu apabila umum meratai pada suatu negeri nahiyah, satu negeri, satu daerah. Satunya pihak, satunya kampung masalahnya. Jadi umum balwa dah. Dan tertegah, lain pula tertegah, maknanya tak boleh tertegah nikah. Jadi apa yang jadi umum balwa, tak ada orang itu orang adil, semua tu ada pasti berlaku. Lepas tu tertegah lah, halang dah. Tak boleh akad nikah dah. Tertegah nikah, nak nikah gua tak ada, tak cukup saksi. Saksi tak ada. Kalau tu apabilanya pasti tu umum balwa, lepas tu je tertegah nikah, orang tak si nikah belaka. Tak imam pun tak berani nikah, tak berani nikah sebab pasti belaka, tak imam pun pasti. Bekas luapan ni ada dulu di Bakok, dia masa 20 tahun dulu, masa saya ada 20 tahun lebih dulu masa nak pergi ngaji tan itu. Masa tu pergi situ ada pergi siapa dia Cangwatrat. Dah Cangwatrat tu pergi situnya, namanya buat pergi tu, pergi masuk masjid tu jumpa tok imam tu. Tok imam pakai seluar pendek. Pada semaya tu pakai comel dah. Pada semaya pakai seluar pendek. Seluar pendek jumhur ulama pasti dah. Dosa kecil kerana buat seumur ke? Ada seluar pendek dosa kecil tapi yang buat seumur. Tu pasti. Tengok sepatu. Lepas tok imam sendiri pakai seluar pendek, nak buat apa dah? Ada tu. Siapa tok imam sendiri siapa setara tu. Nak makmum tak nak kecil dah. Lepas tu kalau gitu maknanya nak nikah guna tok imam sendiri pun pasti. Tok bela sendiri pun pasti. Hak nu pun pasti umum balwa dah. Pak kecil share dapat maklum lah lain pada atas lagi ikut pak kecil nak melaju tu hak tu lainnya. Ada kecil pak kecil share tu. Dengan sebab tok email tu tak lagi yo. Dia nak ngadu dia nak report ke polis. Sebab masa tu tak ada pasport dak, dia tak ada pasport pergi pun pergi lagi. Dia nak pergi tengok sabar-sabar tu. Kita nak ngaji dia ingat dia nak ingat tu royak polis. Klik mula kita. Kena nak maju batal klik semula. Cari jalan lain pula. Tu pasti saja dia. Dengan agama pun dia tak tolong. Dah. Klik mula. Nak pergi jalan lain gitu bolak-bolak nong lagi kok masuk hotel macam-macam dah. Susah nak ngaji dulu mana pasport ada. Ada pasport. Masuk gitunya.
Mana kalau pasti tu umur balwa dah, lepas tu tertegah belakang nak nikah tak boleh sebabnya tak cukup syarat. Kalau gitu, dia tanya, dan ada tertegah nikah, apa hukum? Mana kalau gitu, kalau maknanya umur balwa, lepas tu nak nikah tak boleh kerana tak cukup syarat, tahu tak cukup rukun dia, nasya putuh anak. Mana putuh anak sini, mana putuh keturunan ni? Putuh anak naslun. Putuh anak dah. Kalau itu pakat putuh habis, jadi tok cah habis belakang, tak ada umat ah. Nak nikah tak cukup rukun, tak boleh nikah. Bila tak boleh nikah jadi terputuslah. Putus mana terputuslah. Engkau tak aman terputus. Putus mana terputus kalau bahasa lah ni. Bahasa dulu tak apa putus payah dah. Bahasa lain terputus. Terputuslah oleh keturunan, tak ada keturunan. Habis mati anak umat Islam. Tak ada. Ada kafir haja. Sebab apa umat Islam nak nikah tak boleh? Oh kalau tu anak cucu akan putus keturunan. Keturunan mana yang dimaksudkan berkekalan? Sebab tu baqa'u. Yang dimaksudkan naib fa'il akan kekalnya kekal nasal tu. Kekal keturunan tu. Tu maksud nikah tu cuba nak bagi sebab apa Allah izinkan. Sebab apanya tu agama Islam Allah izinkan nikah kerana tujuannya nak bagi keturunan Islam ni no ada semua. Tak mati tengok. Ada semua beranak semua. Lepas tu kalau nyalah tak boleh nikah tak ada tu. Dia tak ada tu kan anak zina. Tak jadi, tak boleh ben tak boleh gapo dah. Sebab tu mana bawa padanya maksud hak kita nikah tu maksud ada dengan nikah tu. Maksud kita nikahnya tujuan dia nak apa? Baqa'uhu kekalnya keturunan tu maksud nikah. Tujuan nikah tu halal nikah tu tujuan nak bagi kekal umat Islam tu atas muka bumi ni. Lepas tu kalau nyalah tu wali fasik tu tak boleh nikah habis hak tu. Tu dihikayatkan Imam Syafi'i katanya sah tak apa. Kalau siapa umum balwa sah. Maka adalah orang fasik itu tafsir sini. Orang-orang fasik itu siapa dia? Iaitu orang fasik mereka yang mengerjakan dosa. Ada dosa itu lagi tu, dosa. Patutnya ada alih kan. Yang mengerjakan dosa yang besar walaupun sekali. Atau meninggal tu ada ke situ. Bukan mengekal. Atau mengekalkan dosa kecil. Itu mengekal dosa kecil. Mengekal baca. Mengekal. Wak seumur. Mengekal dosa kecil. Dah wak seumur. Kerja bakar cicimah masalah. Kan seumur. Pagi bakar, hari bakar. Bakar. So, umur senantiasa mengerjakan dosa kecil. Dosa kecil ya. Atau duk tidur sekali dengan dengan tina masalah duk rumah sekali, bilik sekali, duk khalwat sekali. Tak ada zina. Tapi duk sekali. Tu ni kan. Duk sekali, tu sekali. Tu panggil mengekal tu. Duduk sekali, makan sekali, mari. Nak betul gena sekali, tu sekali. Itu dosa kecil. Maka adalah, jadi dosa besar agak. Dosa kecil apabila mengakali, dosa besar. Sebab berak lah. Belok ke jamil, belok ke tandah. Berak hari-hari, kau besar. Tak? Berak tu baik sikit kan, tapi tanah luar. Tapi kalau hari-hari penuh tak? Penuh, besar agak. Supaya ataupun lepas kain tudung. Kalau hak puan. Kalau puan tak pakai tudung. Maka tak pakai tudung, dosa kecil. Tapi dia buat setiap hari tak pakai tudung berarti dosa besar. Satu lagi orang tambah iaitunya atau menganggapkan dosa kecil itu makna meremehkan dosa kecil. Maknanya bukan mengekali tapi meremehkan, menghinakan dosa kecil. Tak ada popeh dosa kecil. Hanya dia besar ke? Apabila dosa tu dosa kecil tapi kita meremehkan dia, menghinakan dia, maka dosa akan jadi besar. Buat apa mung untuk kucuk tina? Tak ada gapo kucuk tina dosa kecil ya. Ada aku ambil wuduk gugur dah. Jadi dosa besar dah. Boleh buat dosa kecil tak apa. Mana buat dosa kecil jadi dosa kecil. Sebab perkara dosa kecil dia dosa kecil. Tapi apa lagi nak anggapkan dia tu ilahnya tak ada popeh dah. Tak ada gapo pun dosa tu supaya ialah lalat atas hidung. Jadi orang munafik tu dosa dia rasanya lah lalat atas hidung. Gitu, itu tu beda. Maka sama kalau buat dosa ni iaitu dia tak ada popeh dah. Aku tengok video, aku tengok tina tu tak apa, aku ambil wuduk, aku lakah pergi masjid pun sekali lah lakah tu habis dah. Dia melekehkan dosa. Jadi dosa besar ke? Jangan kita buat, kita nak berasa itu dosa. Kita berasa bosan ialah Allah banyak salah pun. Malah dia tak jadi besar. Kalau melekehkan dia jadi dosa besar. Orang hak beriman yang sempurna, buat dosa kecil seolah-olah bukit di atas kepala dia. Orang hak iman yang sempurna, buat dosa kecil tapi berasa tak senang dah. Tengok sahabat kan? Siapa mati pun jadi ngaku Rasulullah. Dah siapa dia zina tu, siapa dia zina ya Rasulullah. Tu dosa besar lah tapi dia takut akhirah tu. Apabila dia takut akhirah, maka dia pun ialah tu royak ke Rasulullah gini Rasulullah tak sel apa tak cukup saksi. Rasulullah paling gini. Takut umum tu dah peluk haja. Dak Rasulullah saya zina gini. Dia takut akhirah. Mana tak apa nak siksa di dunia ni lepas akhirah dosa tu.
Dosa zina tu lepas di akhirat. Boleh rajam di dunia, lepas dah sana. Boleh dipotongkan curi, potong tangan. Boleh potong tangan, akhirat dosa curi tu tak ada dah. Kerana disiksa dunia dah. Kalau tak, nanti tunggu akhirat. Kalau tu hata maaf. Ini maknanya dengan bahawanya dia tu Allahnya mengekalkan dosa kecil. Seperti yang lagi akan datang kenyataan dosa besar dan dosa kecil. Pada bicara wali. Bicara tu, bagi Hamzah tu. Pada bicara wali. Ini pada bab wali di sana, insya-Allah Ta'ala. Nak tahu dosa besar, dosa kecil, nanti tengok bab wali sana. Dia tak sebut sini. Bagi Hamzah tu alih situ. Ngaji nak jaga baik kita. Takut duk bicara aula, bukan aula, wali. Bicara tu alih tu alih padanya ra tu. Duk bicara mana duk bahas padanya wali di sana, insya-Allah Ta'ala. Maka jika taubat ia itu saksi. Kalau dia taubat daripada fisiknya, daripada pasiknya, pasik bagi wali itu, pasik bagi saksi itu, maka tiada sah dijadikan dua saksi. Tak sah lagi. Saya taubat dah, tak sah dah. Ada? Nyesal dah, tak sah berlaku dah. Tak jadi ke? Tak boleh lagi. Tak sah, tak boleh dijadikan dua saksi. Hingga jenis sehingga lalu setahun dahulu, sehingga lalu setahun dulu. Nak tunggu setahun dulu. Jadi dosa dia buat tu. Dosa dia buat tu memang tinggal sungguh ke nak tunggu setahun. Kerana apa? Kerana manusia tu ialah ulama. Tu bab lain lah. Bab apa? Bab masalahnya apabila tok lelaki mati pucuk. Jadi tak gagah. Makanya ilahnya tok bini tu sabar dulu. Sabar 3 bulan dulu. 3 bulan tu ada mana setahun lah. Sabar 3 bulan dulu tengok. Kadang-kadang musim panas dia 3 bulan ke. Musim tengah panas 3 bulan. Setengah orang tu kalau panas dia tak ada nafsu. Nafsu tak ada. Setengah orang tak naik. Atau naik pun naik entah-entah tak naik. Makanya kalau musim panas pun tak ada, tunggu musim sejuk pula. Kadang-kadang musim sejuk baru nafsu kuat. Ada setengah orang kan. Kalau musim sejuk yang main. Tengok ada arak ke apa dah. Tengok tak sama tu tengok. Dah. Lepas tu kalau musim sejuk tak ada juga, nak tunggu musim berangin pula. Mana berarti maknanya semua setahun. Tunggu tak jadi dah, memang tak ada dah. Musim tak ada, musim tak ada. Kerana boleh jadi tukar udara tu, maka dia tu ialah ada nafsu. Maka sama juga di sini, boleh jadi dia taubat tu, tak apalah musim tu tak ada nafsu. Mula berakhir mati orang ni. Lepas tu taubat dah. Tak apa je tak berasa dah. Takut boleh sejuk bolak mari bah takut berana. Sebab tu mana nak setahun. Hikmah tu tunggu setahun kerana ialah musim tu alahnya akan berubah. Kalau musim berubah, nafsu manusia pun berubah. Takut tu tabah tu. Takut je buat semula. Takut tabak lok-lok Kalau tabak sungguh tunggu setahun tengoklah. Memang dia tabak sungguh kau, nyesal sungguh kau, tengok setahun dulu. Tu nak beri jelas saja. Nak tunggu setahun. Tunggu setahun, tunggu lalu setahun dahulu dinamakan, jadi maka dinamakan adil. Baru panggil nama adil. Boleh taubat dah setahun, siapa dosa apa dia dosa? Dosa minum arak. Tunggu setahun dulu, tengok dia minum pula tak. Takut celah tu minum pula. Tunggu setahun. Kalau setahun dah tak minum pula arak tu, atau setahun tu tak buat dah benar dosa tu, memang semaya setahun dah tak rajin tinggal aja dah. Momo dulu tak rajin nak semaya. Tiba-tiba ni taubat dah, apa dia? Semaya dah tak ingat dah. Nak tunggu setahun ke? Tunggu setahun. Keluar 4 bulan dah tak cukup lagi, nak setahun dulu. Nak disaksi nak tunggu setahun dulu. Dulu tak maya. Ada? Tak maya. Tunggulah. Lepas tu qada lagi tu. Masalah tu pula. Tunggu setahun. Barulah nama adil. Dan adil disyaratkan pada saksi buat kesalahan wali. Dan adil mubtada. Dan adil pada itu disyaratkan pada saksi ialah khabar. Jadi mana keadilan? Adil mana keadilan? Jadi hukum adil pada itu disyaratkan mana yang disyaratkan. Adil syaratkan mana yang disyaratkan. Adil yang disyaratkan pada saksi itu khabar. Ialah bersalahan wali. Jadi ialah salah itu bersalahan bagi saksi wali, bagi itu syarat wali. Bagi itu adil wali. Tak serupa tu. Adil serupa tapi sebut teh adil keadilan tu adalah tu adalah serupa sebut teh. Adlun atau adalah sebut teh sama tapi kalau adil padanya saksi no setahun. Tapi kalau adil padanya tu wali, taubat tu selalu boleh dah. Wali dulu minum arak masalah. Pahala ni taubat saya taubat tak saya wallahi demi Allah apa risau. Tidak wallahi dah tu serupa. Mana saya tak nyesal apa semua dah. Tak sedar, tak mau dah, maka boleh selalu. Pihak wali, maka adalah lain keadilan dia tak kena tunggu setahun. Tafriq tak tanya bersalah, maka syarat adil padanya wali tu. Syaratnya syarat wali atau syaratnya syarat adil pada wali ketiadaan pasi itu. Bila? Manakala taubat. Apalah taubat habis?
Maknanya dah disyaratkan kata dia pasti. Tu syarat hak wali. Maka syaratnya jenis syarat wali kan, dirajak wali. Maka syaratnya syarat wali itu gapo syarat dia khabar? Ialah ketiadaan pasti. Itu hak syarat. Syaratnya jangan pasti. Gitu. Manakala dia dan manakala. Nak baca gitu. Dan manakala taubat, kalau sudah taubat maka salah jadikan wali. Pada waktu itu tu nak katanya tak serupa. Pihak wali nak jadi wali jangan pasti. Kalau pasti tiba-tiba dia taubat, boleh jadi wali selalu dah. Pada waktu selepas taubat tu. Pada waktu itu fahamkan olehmu, mana hendak fahamkan olehmu ni man? Ta'amal. Tafatton. Tu lah kita Arab banyak. Ta'amal, tafatton. Nak faham molek tu. Faham molek olehmu farqun perbezaan. Farqun mana perbezaan antara dua masalah ini nak faham molek. Jangan serupa dengan duk tukar. Wali pun nak tunggu sahang dak. Syarat nak jadi wali jangan pasti. Tapi kalau pasti nak taubat boleh selalu dah. Syarat bagi saksi nak adil lain situ. Syarat nak jadi saksi nak adil. Ada bukan jangan pasti. Syarat bagi wali jangan pasti. Nak belawai situ. Apa jangan pasti berarti kalau dia taubat tu ya dah. Tak ada pasti dah. Tapi syarat bagi saksi adalah nak adil. Lepas tu nak adil dia buat dosa besar. Nak jelas tak boleh. Kecuali kena tunggu saung. Tazkiyah dulu. Saung. Habis. Dan demikian lagi supaya tu juga supaya disyaratkan lepas dah. Disyaratkan dua saksi itu manusia. Jangan jin dan malaikat. Jin bagi saksi tak jadi. Saksi nak jadi saksi kena manusia. Kalau jin tak sah, malaikat pun tak sah. Malaikat mari jadi saksi tak sah. Jin mari jadi saksi tak sah. Jin ada, jin semaya tak sah. Kena manusia. Kerana syahidai adlin tu kepadanya manusia. Maka tiada sah daripada dua jin. Mana dua saksi jin tak sah. Jika adil mana walaupun adil keduanya sekalipun tak sah. Tak serupa malaikat. Demikian lagi disyaratkan adalah keduanya saksi itu mendengar. Mana hendak dengar? Mendengar. Mana hendak dengar? Kalau ada sifat dengar. Jikalau dia keraskan suara sekalipun malah walaupun dia tekankan suara sekalipun tak apa, yang penting dengar. Akad nikah kalau sebut slow ya tak dengar. Tapi kita sebut derah je dengar. Atau guna alat. Lah ni zaman dahulu guna alat. Kita banyak derah sikit. Aku nikah suara nyaringkan, suara tinggikan suara baru dia dengar. Tak apa. Yang penting dengarnya. Dengan cara kita sebut derah ke, dengan cara guna alat ke tak masalah. Yang penting dengar. Mana aja bekak telinga tu tak apa ke. Yang penting dengarnya. Tanya masa tu mau dengar ke tidak? Kalau dengar je. Kalau tak dengar tak sah. Dengar tak apa tadi? Tak dengar. Tak sah. Nak dengar. Maka tiada sah daripada yang tuli. Apa makna yang tuli tafsir? Yang tiada mendengar, tak ada sifat mendengar tu. Tuli hak tak ada sifat pendengar dia. Tuli dah. Tak dengar. Sifat tu tak ada. Tapi sifat tu amrul itibari ke atau amrul wujudi. Ulama kata amrul wujudi, sifat pendengar atau amrul wujudi. Sebab tu ada sifat tu ada dah. Sebab dengar tu Allah bubuh dari telinga tu. Tapi adanya halangan. Adanya orak sebab orak ke, ada sebab ni ke mana tak dengar. Sebab tu ada setengah bomo ke. Dia baca je sekian ni sekian tu kada betul orak tarik jadi. Ada baca ke, ada tepuk sini tepuk situ kerana benda tu ada tu heboh dah. Tapi kerana ada halangnya dia. Ada sebab tu kada ada dengar tu. Supaya tuli. Tu bisu. Kalau bisu mana ialah bosnya dia ada sifat tu heboh dah. Tiba dia banyak orang tepuk gini korek gitu dengar. Ejahlah supaya bagi tu ada dah let tepung ke. Dia ada wairah masuk, ada gapo masuk. Ada wairah masuk tu mana ejah sikit irah tu mana boleh dah. Program dah ada dah. Mana program dah tu hai bubuh dah ada telinga ada tekak tu. Lepas tu adanya wairah masuk. Ada wairah masuk. Sebab tu mana tafsir. Apa nak yang tulis yang tiada dengar, tak dengar? Tidak dengar atau tidak sifat pendengaran tu, tak ada sifat. Mana tidak sifat, mana tidak zahir sifat tu lagi. Sifat tu dah ada dah tu. Sekali-kali tak dengar langsung, mana tidak dengar langsung. Lagi pula ada keduanya saksi itu melihat, orang melihat. Adapun orang buta dan orang bisu itu khilaf ulama. Saat ni
Ada sebut dalam Qaljubi muka surat 219. Dalam Qaljubi 219 ada sebut khilaf pada masalah orang buta jadi saksi. Ada sebuah kitab ulama wakhos, tak tebal ni. Kitab wakhos Ahkamul A'ma atau Hukmul A'ma, hukum bagi orang buta tu khos bab tu. Bukan kitab bab khos, bab semaya, bab tok imam, bab apa semua je khos. Bab orang buta tu sebut. Belilah kitab tu dak ulama tak tebal ni. Bagi hukum orang buta saja. Kata orang butanya. Jadi saksi dia apa semua tu. Maknanya khilaf ulama pada orang apa orang buta dan juga orang bisu saat ni ke. Syaratnya no dengar. Berarti kalau bisu tak sah. Tapi masalah tu ada khilaf ulama. Satu pendapat yang dhaif mengatakan terima. Sah juga. Orang bisu pun boleh. Orang bisu pun boleh. Dan setengah ulama katanya orang buta pun boleh. Yang penting dia dengar lah. Kalau kedua-dua tak ada khilaf ulama. Kalau tak dengar, kalau tak nampak, tak dengar, memang tak sah, tak ada khilaf ulama. Hak ni dia nampak tapi tak dengar. Hak ni dia dengar tapi tak nampak, sah ke tidak? Itunya ada khilaf. Satu pendapat adanya sah. Kerana dia ada salah satu dua situ. Tu dia boleh beza dah. Dengar suara, cik dah. Ataupun hak ni tak dengar tapi dia tengok, tak apa dah cik dah saksi. Dia tahu dah orang sebut gerak mulut ke apa gini, dia tak dengar. Ada? Tu ada khilaf. Mana kalau tak ada boleh nak cari buta saya hak tu sungguh, saya adil. Kata dia ada hak adil ni kena pada orang buta tu. Adil. Kena pada orang tuli tu. Tu. Kena orang bisu tu masalah. Tu ada sebelah Qaljubi. Pilih tu. Maka tidak sah pada yang buta. Buta tadi. Buta mana tak nampak lah. Kalau dia bobo, kalau tu kurang mata tak apa lagi. Hang ni tak nampak langsung. Buta mana tak nampak langsung. Dan daripada mereka yang melihat mana tidak sah daripadanya yang buta dan daripada mereka yang melihat atas daripadanya. Tidak sah juga daripada mereka yang melihat yang nampak. Tetapi tidak diketahui akan rupa. Nampak-nampak tapi tak nampak rupa. Nampak bayar. Siapa tak tahu nampak bayar. Ada. Nampak surah aja. Tapi tak cerah. Nampak apa dah bayar-bayar. Apa dah lalu dapat. Nampak bukan tak nampak langsung nampak. Tapi tak jelas. Itu tak sah ke. Dia nampak tapi nampak tak jelas, tak kenal. Kalau nampak kenal tapi tak jelas, mana kurang jelas. Itu tak apa. Hak ni bukan tak kurang jelas, tak jelas. Tak cer. Siapa ni duduk depan ni? Ada. Itu tak sah. Dia tua dah kau, dia mata dak macam-macam. Lah ni banyak pun mata. Budak lah ni banyak pun mata, dok main telefon lagi. Dok main tu lagi. Ada telefon pula bukannya cahaya tu yang kuat. Itu penuh mata. Kau slow tak sedap tengok. Lepas tu dok tudung lagi. Kain selimut dok tengok. Oh, penuh tu. Apalah tu kau dia makan mari tu. Kalau buka ni lain sikit. Ni banyak kitanya dok main gitu. Ni kalau orang buta naudzubillah payah nak berubah. Mana kalau nampak tetapi tak nampak rupa tak sah gak. Melainkan sahnya apabila dah tu dah dekat. Maknanya bukan melainkan tu istidrak padanya, istisna padanya tiada nampak tu. Tidak diketahui tu. Maknanya tu melainkan tidak tu tiada. Melainkan apabila dah dekat tu. Apa nama melainkan apabila dekat? Bukannya dah bukan atau didekatkan. Sepatutnya tak ada alih lah, didekat. Dihampirkan. Tengok tulis saya gitu nak baca tu. Nak tulis mana mereka apabila didekatkan daripadanya mereka tu. Malah mereka buat mari dekat tengok gini baru nampak. Siapa ni? Ada mari gitu. Kalau tengok jauh tu, siapa ni? Muhajirin ke siapa ni? Tak cer. Tengok ramai-ramai basuk je dah, tak apa. Baru tengok rapat gini. Oh, ada hatu tak sah. Kalau maknanya tengok sekadar tengok tu tak kira saksi nak akad nikah mari duduk depan muka dia. Ya nak duduk jauh lah, tapi duduk jauh tak jelas. Nak tahu rapat tengok rapat. Tu makna tidak sah. Nampak tapi nampak hanya bagi dekat pun nampak, jauh tak nampak, hanya sekadar tengok bentuk ke rupa saja tidak sah. Bukan ni nama macam ni. Malaikat ni bukan isyarat padanya tiada tahu ni. Isyarat padanya sah tu. Isyarat pada tiada sah. Suku situ. Istidrak atau istisna. Istisna lah hak tu lah habis kan. Istisna padanya tiada sah. Maknanya tidak sah bagi orang yang tak nampak ataupun nampak tapi nampak tak jelas, hanya rupa saja. Melainkan sah juga orang yang nampak macam itu syarat.
Melainkan apabila didekatkan, mana diperdekatkan, jenis perdekatkan bagi suami isteri tu. Bagi apa? Bagi ya, suami isteri sebab dia saksi. Suami isteri. Dia tengok isteri mari nampak. Atau dekatkan akan benda tu. Dia dekatkan daripadanya, mana bawa mari dekat dia, dekat pada orang tu, maka dia kenalnya kenal nyonya mereka jenis dia akan orang tu. Kalau orang buat mari dekat baru kenal, kalau duduk jauh tak kenal. Mana dia kenal tu secara ialah boleh dekatnya. Kalau jauh tak dekat. Kalau orang bersin tu sah ke tidak? Jawabnya sah. Hak tak nampak langsung, kalau nampak sekadar nampak bayar, nampak rupa, dekat jauh pun dah dekat pun tak nampak, hanya sekadar bayar tu tidak sah mula dah. Memang je nampak jauh dekat pun nampak bayar saja, Hak tu tidak sah. Tapi kalau satu orang tu adalahnya dia hanya jauh tu tak nampak, sekadar nampak bayar, tapi kalau dekat tu kenal, hak tu sah. Ada tafsir. Maka kalau dekat, maka dia kenalnya. Dia kenalnya mereka je ni akan dia. Kalau dekat kenal. Apa hukum? Tafriq melainkan. Maka dia kenal tu jawab apabila. Kalau didekatkan baru kenal. Lepas tu maka sah ia mereka tu. Mereka hak tu mata kurai tu. Sah dia apa? Jadi saksi sebab orang lain ke. Tengok jauh sikit aja dah. Baru tengok dekat pun nampak. Kalau tu sah. Sah pula. Sah jadi saksi. Lagi ada keduanya habis. Dan lagi pula suku tu. Dan lagi pula ada keduanya dua saksi yang bertutur. Mana yang boleh tutur bukan bisu dah. Mana yang muktamad ai alal asah. Ai alal asah ya, tutur. Boleh kecek. Tutur tu bertutur. Mana boleh kecek? Syaratnya no boleh kecek. Ada tu ai alal asah. Syaratnya no orang tu boleh kecek. Kalau bisu maka tiada sah daripada yang kelu yang bisu. Ai alal asah lah. Pendapat yang asah mazhab kita Syafi'i syaratnya no tutur. Kalau bisu itunya tak sah. Tu pendapat yang asah. Adapun maqabil asah sah. Dan jika dia fahamkan isyaratnya sekalipun walau orang faham isyarat dia tapi dia bisu. Dia nak naik saksi. Awalnya nak naik saksi, orang tanya dia, "Mu dengar ke tidak?" Wah, isyarat lah. Saya dengar dah gini. Dengar bagus apa semua dak. Dia tak nak kecek tapi dia dengar semua, dengar nampak. Dia nak saksi. Tiba-tiba orang tanya, "Gua mana saksi? Sah ke tidak ni?" Jawab. Berarti orang faham isyarat dia. Sekalipun dia tak sah. Kerana dia tak boleh kecek. Kecek. Jo saya dengar. Jo saya tumbuh jo betul lah. Kerana boleh jadi jawab isyarat tu isyarat gapo tak tahu. Memang orang faham katanya bagus tapi bagus gapo tahu. Takut bagus tu. Comel ke takut situ silap. Kalau sebut tahu memang sah dah tu. Dia comel dah tu. Kalau bisu adalah pendapat yang muktamad tidak sah jadi saksi. Lagi pula disyaratkan mengetahui akan bahasa ijab dan kabul itu. Saksi ni yang nak naik saksi nak kerti bahasa ijab kabul. Ada orang saksi tu nak kerti. Kalau orang kerti bahasa Cina, nak kerti bahasa Cina. Kerti bahasa Arab ada. Tak penting anda ijab kabul bahasa apa pun yang penting saksi tu nak faham belaka. Maka tiada sah daripada yang tiada mengetahui bahasanya. Jadi bahasa tiap-tiap ijab kabul tu. Bahasanya bahasa tiap-tiap ijab kabul. Tak kerti orang sebut nak saksi tak ada. Orang ni kecik bahasa Cina, dia nak saksi juga tak ada. Tok Imam tak jadi saksi ya. Gini ke orang kecik Cina tak ada. Dan jika mana walaupun dan jika ia dua saksi tu ingat perkataannya, jadi itu titik ijab kabul dia ingat perkataan tu. Perkataan tu contoh Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i dengar sekali lekat dah. Dengar sekali pak dia tahu dah. Lepas tu tahu dah perkataan sebut ini. Kalau orang tu sebut ni, ni panggil ijab. Kalau sebut ni, ialah kabul hafal tu. Sekalipun tak boleh. Dia tahu, dia ingat bahasa tu. Tapi tak kerti. Sebab tu, walaupun dia ingat, tapi dia tak faham. Kalau faham tak apalah. Faham. Ni kalau sebelah boleh sebut bahasa, sebut gini. Kalau sebabnya tu jatuh sebut bahasa ni, tapi tak tahu. Apa maksud dia. Maknanya, walaupun dia ingat perkataannya, pada titik ijab kabul tu, ingat. Tetapi tiada diketahuikan kehendak sekali kerana mana tahu kerana. Sekat tu. Maknanya tetapi tiada diketahui akan kehendak. Jadi kehendak bagi maksud tu apa dia? Memang hak ni hak jatuh sebut ni. Mana hak wali sebut ni? Perkataan ni wali sebut gini. Hak ni hak pihak wali. Hak ni pihak jatuh tapi maksud apa dia tak tahu. Sebut gitu apa maksudnya? Dah sekadar tahu lafaz aja. Maksud tak tahu. Tak sah. Tetapi tiada diketahui kehendak sekalipun.
kehendak. Tu kehendak. Sekat tu dia kan. Sekalipun sekalipun kita tu. Mana dan walaupun tu rajah pada rajah ke jika kan. Dan jika ia ingat perkaraannya tetapi tiada diketahui kehendak sekalipun. Mana walaupun sepatu gitu, kecek pergi gitu kan. Mana walaupun dia ingat perkataan tapi tak faham maksudnya. Tak faham maksud kehendak bagi lafaz tu. Sekalipun tidak sah. Sekalipun tidak sah. Walaupun dia ingat. Sepatutnya katanya dan jika ingat sekalipun situ tapi tidak diketahui kehendak. Sebab tu mana sekalipun tu duduk situ, sepatut duduk situ. Mari duduk hujung ni pening. Jangan ibarat gini. Dan jika ada ia seorang tu ingat perkataannya sekalipun tetapi wawu situ. Maknanya tu tulis sekalipun tu sepatutnya duduk situ ataupun sangkuk. Mana sekalipun tu sangkuk duduk di lepas pada perkataannya. Mana dan jika ia ingat perkataannya sekalipun tetapi tiada diketahui kehendak. Dia pun wakasi tu. Kalau kita baca sambung dan jika ia ingat perkataannya tetapi tidak diketahui kehendaknya sekalipun. Jadi pening sikit. Sebab tu kita kata kita ni baca payah. Nak tulis mana sekalipun tu sepatutnya duduk situ. Ada? Duduk situ. Sebab tu sangkut pada jika. Duduk situlah. Sekalipun duduk situ tu. Raya. Lagi mana lagi pula mengetahui keduanya sikit. Nak berhenti mana kita ni? Panjang ni. Lagi mengetahui keduanya wakil jika yang mengakadkan itu wakil wali atau wakil suami. Wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursal. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala